Bulan depan kita bakal menyaksikan Parti Keadilan Rakyat PKR akan mengadakan pemilihan pucuk pimpinannya bagi penggal 2022 hingga 2025. Dan selepas tamat proses pencalonan, Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai Presiden selepas tidak ada mana-mana calon berani mencabarnya. Manakala bagi jawatan Timbalan Presiden pula, Datuk Seri Saifuddin Nasution bertembung dengan Rafizi Ramli yang sebelum ini memilih untuk bercuti daripada arena politik. Bagi melihat isu pemilihan PKR kali ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid. Dr. Hamidin, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, bagaimana kita boleh memahami dari segi situasi pemilihan PKR apabila tidak ada mana-mana calon yang berani mencabar jawatan Presiden ini, Dr. Hamidin? Terima kasih Haris. Seperti dijangkakan sebenarnya bagi penganalisa melihat bahawa tidak akan ada sesiapa daripada dalam parti PKR akan mencabar kedudukan dan pengukuhan Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti ataupun Ketua Umum Parti PKR. Dan saya lihat ini sememangnya akan kekal buat seketika lagi sehinggalah Anwar Ibrahim sendiri yang akan menyerahkan kuasa ataupun memilih siapakah pengganti beliau. Menarik dalam konteks ini ialah untuk kita melihat bukan sahaja tentang Presiden tetapi siapakah yang akan menjadi timbalan Presiden, kerana kita melihat dalam konteks apa yang berlaku sebelum ini, dalam konteks apa yang berlaku dalam politik negara ketika ini, menyaksikan pertembungan timbalan Presiden ini merupakan sesuatu yang menarik. Dan jika kita melihat sejarahnya, terdapat beberapa sejarah yang menarik bila kita melihat berlakunya persaingan, perebutan terutamanya dalam di kalangan untuk memegang jawatan timbalan Presiden. Dan pada masa yang sama juga, saya rasa amat menarik sebagai sebuah parti yang boleh dikatakan sebagai matang dalam politik di Malaysia, kita mempunyai sampai 18 orang calon untuk bertanding kepada 4 buah kursi Vice President. Ini juga satu menarikan so crowded kita katakan dalam konteks ini. Tetapi apa yang saya perlu nyatakan bahawa pemilihan PKR kali ini merupakan satu pemilihan yang getir, penting, terutamanya dalam senario politik negara ketika ini, terutama selepas apa yang berlaku yang kita kenal sebagai Sheraton Move, keluarnya ramai ahli parti daripada PKR sebelum ini. Dr. Hamidin tadi ada menyebut berkenaan dengan perkataan getir itu. Mungkin boleh perincikan bagaimana kita ingin memahami getir yang dialami dalam pemilihan PKR pada tahun ini ni. Saya kira pemilihan kali ini, mengapa saya mengatakan ia satu pemilihan yang getir, dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, sekiranya tidak berlaku sebarang kompromi di antara mereka yang bertanding ketika ini, tidak berjaya menemukan satu titik pertemuan untuk mereka sekurang-kurangnya bekerjasama, saya kira dia akan boleh membawa kepada perpecahan dalam konteks parti PKR. Dan ini amat penting kerana seperti yang saya katakan tadi, PKR ini mempunyai tradisi perpecahan itu jika dibandingkan dengan parti-parti yang lain. Sisi keduanya yang saya ingin nyatakan getir ialah kerana saya merasakan sesiapa saja yang akan memenangi timbalan Presiden terutamanya merupakan sesuatu yang akan membentuk hala tuju baru PKR. Bermakna bagi saya melihat ianya merupakan satu tanda awal bahawa kita memasuki era selepas Anwar Ibrahim dengan pemilihan timbalan Presiden kali ini. Dalam konteks ini saya merasakan kegetiran itu ialah untuk melihat arah manakah yang hendak dituju, dipilih oleh PKR sebagai sebuah parti. Dr. Hamidin menyebut berkenaan dengan perebutan jawatan timbalan Presiden ini antara Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga Rafizi Ramli ini. Bagaimana kemampuan dan juga peluang dua individu ini untuk memenangi jawatan timbalan Presiden? Saya kira kedua-duanya mempunyai ketika ini mempunyai pengalaman yang luas dalam konteks politik PKR, terutamanya bagi Saifuddin daripada awal lagi. Tetapi pada masa yang sama saya melihat Rafizi mempunyai kekuatannya tersendiri, terutamanya berdepan walaupun selepas cuti hampir 2 tahun merehatkan dirinya, kita lihat apabila beliau kembali, beliau berjaya menunjukkan bahawa beliau masih lagi mempunyai pengaruh yang tinggi di kalangan penyokong-penyokong PKR. Dan malahan saya merasakan dalam analisa kami setakat ini mendapati Rafizi mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan Saifuddin, memandangkan populariti beliau dan juga kaedah kempen beliau yang boleh dikatakan bersifat agresif kebelakangan ini.
Midin, sekarang ini kita nampak agak jelas berkenaan dengan pembentukan kem. Bagaimana kita ingin memahami kem yang terbentuk daripada dua individu ini yang menyaksikan calon-calon lain yang akan bersaing untuk jawatan lain termasuk naib presiden, AMK dan juga wanita. Itu yang saya katakan tadi, Haris ya, kegusaran saya, kegetiran dalam peringkat yang pertama tadi, saya melihat apabila berlakunya camp ini, apabila berlakunya senarai yang dipilih oleh yang mewakili kumpulan A atau kumpulan B, sedikit sebanyak ia akan melakukan ketegangan. Bukan sahaja di peringkat kepimpinan atasan, tetapi juga dalam konteks kepimpinan di peringkat bawahan. Jadi dalam konteks ini sejauh mana pembentukan camp ini boleh menyebabkan keretakan hubungan. Okey, sejauh mana ia benar-benar berdasarkan kepada dasar ataupun personality. Ini yang saya kira amat penting dalam konteks tradisi dan budaya politik di Malaysia. Kita harus memahami bahawa ianya bukan sahaja bercakap tentang polisi, struktur parti dan sebagainya, tapi juga tentang budaya politik. Dan kebiasaannya budaya politik di Malaysia ini lebih menekankan kepada persoalan personality, bukan persoalan polisi. Jadi dalam konteks inilah yang saya masukkan tadi dalam konteks di mana seharusnya ada titik pertemuan, ada kompromi dan antara kedua belah pihak ini supaya akan berlakunya satu persamaan di antara mereka. Sekiranya sesiapa yang menangi itu akan dapat menerima yang lain di dalam kumpulan yang sama. Dr. Hamidin, sedikit lagi mungkin saya boleh mengaitkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi semalam jika tidak silap saya menyebut berkenaan dengan isu Walot itu sendiri yang mahukan pemilihan ataupun perwakilan itu memilih secara telus, tidak terpengaruh dengan mana-mana pihak. Mungkin Dr. Hamidin mempunyai pandangan berkenaan dengan isu Walot di dalam PKR itu sendiri. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita melihat dalam segi kempen, kita melihat Rafizi sesungguhnya kempen beliau itu cuba lari keluar daripada kepompong budaya politik kebatian di Malaysia. Pertama dengan lebih menekankan tentang dasar. Sebab itu saya kira beliau telah mencabar siapa saja yang bertanding, bersaing dengan beliau untuk menyatakan dengan lebih jelas apakah dasar PKR yang mereka mahukan dalam konteks kerjasama dengan parti-parti yang lain contohnya. Dan juga menyatakan dengan siapakah mereka akan bekerjasama dan juga menyatakan siapakah ahli-ahli kumpulannya. Ini saya merasakan dalam konteks satu amalan dalam konteks kematangan yang cuba dibawa oleh Rafizi. Tetapi sejauh mana itu menjadi budaya dalam politik PKR juga merupakan satu persoalan. Seperti yang saya katakan pada hari tadi, kita melihat politik di Malaysia ini kebanyakannya bersandarkan kepada personality. Dan apabila kita bercakap tentang personality, kita bercakap tentang Walot ini, kita bercakap tentang patron-client relation, kan kita melihat di mana adanya seorang yang menjadi payung kepada yang lain. Dan ini yang merupakan sebahagian daripada budaya politik. Dan sejauh mana pertembungan budaya politik ini boleh bertahan atau menjadikan letak yang menjadi belah kepada PKR. Ya. Baik, terima kasih Profesor Madya, Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Pendidik Ilham Center yang mengulas berkenaan dengan pemilihan PKR yang bakal kita saksikan dalam bulan depan sebenarnya. Kita menantikan senarai penuh calon-calon yang akan bersaing bagi jawatan-jawatan penting di dalam pemilihan PKR 2022-2025.